Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar Sains Tahun 5, tema Sains Bahan, Unit 8, JIRIM. Keadaan JIRIM. Murid-murid boleh merujuk buku teks Sains Tahun 5 di muka surat 177 hingga 183. Dalam tajuk ini, murid-murid dapat menyatakan JIRIM wujud dalam keadaan pepecahan, cecair dan gas. Mengelas bahan atau objek berdasarkan keadaan JIRIM. Mencirikan sifat pepecahan, cecair dan gas dengan menjalankan aktiviti. Unit 8, JIRIM. Murid-murid boleh perhatikan dalam gambar ni. Semua dalam gambar ni adalah JIRIM. Okey, apa itu JIRIM ni? Okey, murid boleh membaca pattern ini. Okey. Pepejal, cecair dan gas. JIRIM wujud di sekeliling kita. JIRIM ialah bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, bila orang tanya apa maksud JIRIM? JIRIM ialah bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Inilah maksud JIRIM. Semua hidupan dan bukan hidupan terdiri daripada JIRIM. Okey, tak kira lah benda hidup ataupun benda bukan hidup, semuanya terdiri daripada JIRIM. Apakah keadaan JIRIM yang wujud di persekitaran kita? Mari perhatikan situasi di bawah sebagai contoh. Okey, gambar yang pertama ni, pelajar ni membuat istana pasir, ataupun budak ini membuat istana pasir, dan kita dapati bahawa pasir ialah JIRIM dalam keadaan pepecahan. Okey, pasir ni dalam keadaan pepecahan. Okey, budak ni pula main air. Okey. Air laut ialah JIRIM dalam keadaan cecair. Air laut adalah cecair. Dan kita tengok budak yang main layang-layang ni. Angin ialah JIRIM dalam keadaan gas. Okey, angin adalah JIRIM dalam keadaan gas. Maka terdapat 3 keadaan JIRIM di pantai, iaitu pepejal, cecair dan gas. Setiap objek di persekitaran kita dapat dikelaskan mengikut keadaan JIRIM. Mari kita jalankan aktiviti di bawah. Mengelas JIRIM. Okey, ini adalah bahan-bahan dia. Langkah-langkah dia. Okey, perhatikan bahan dan objek yang terdapat di persekitaran sekolah. Bincangkan keadaan JIRIM, objek dan bahan yang diperhatikan. Bina carta pengelasan pada kertas mahjun. Kelaskan bahan atau objek berdasarkan keadaan JIRIM yang telah dikenal pasti. Bentangkan carta di hadapan kelas. Okey, ni mungkin kita tak boleh buat dekat sekolah sekarang ni. Tapi kita akan tengok kat sini lah. Bagaimanakah kamu mengelas bahan dan objek yang terdapat di persekitaran sekolah berdasarkan keadaan JIRIM? Jelaskan. Okey, kita lihat putusannya. Okey, pemerhatian keadaan JIRIM dari pepejal, cecair dan gas. Okey, ini adalah contoh daripada buku teks. Okey, pepejal dari buku nota, dari pembaris dan juga pemadam, dan banyak lagi, kerusi, meja.
Okey, seterusnya cecair. Air minuman, air paip, air kolam. Okey, ini adalah dalam keadaan cecair. Dan dalam keadaan gas, kita ada udara, asap dan wap air. Okey, ini adalah gas. Okey, soalan dia tadi, bagaimanakah kamu mengelaskan bahan dan objek yang terdapat di persekitaran sekolah berdasarkan keadaan jirim? Jelaskan. Okey, jawapannya ialah jirim di kawasan sekolah dikelaskan kepada pepejar cecair dan gas kerana jirim-jirim ini wujud dalam 3 keadaan, iaitu pepejar, cecair dan gas. Okey, jirim-jirim ni kita boleh kelaskan kepada 3 keadaan kerana mereka wujud dalam 3 keadaan ni lah, pepejar, cecair dan gas. Sifat jirim. Jirim di sekeliling kita dapat dikelaskan kepada 3 keadaan, iaitu pepejar, cecair dan gas. Setiap keadaan jirim mempunyai sifat-sifat yang berbeza. Bagaimanakah keadaan pepejar, cecair dan gas dapat dikenal pasti? Mari kita uji sifat pepejar. Mencirikan sifat pepejar. Okey, bahan-bahannya dan langkah yang pertama. Tekankan batu kecil dengan tangan dan perhatikan perubahan bentuknya. Yang pertama kita tekankan batu kecil dan perhatikan bentuknya. Yang kedua, timbangkan batu kecil dan ambil bacaan jisim batu kecil. Yang ketiga, tuangkan air ke dalam silinder penyukat dan ambil bacaan isi padu awal air. Yang keempat, masukkan batu kecil ke dalam silinder penyukat dan ambil bacaan isi padu akhir. Okey, langkah ketiga dan keempat ni mencari isi padu batu kecil. Yang langkah dua ni adalah untuk menimbang batu kecil. Okey, nombor 5, kirakan isi padu batu kecil dengan menggunakan formula di bawah. Isi padu batu kecil sama dengan bacaan isi padu akhir air tolak dengan bacaan isi padu awal air. Kemudian catatkan pemerhatian dalam jadual seperti dalam gambar rajah di bawah. Okey, nyatakan keadaan jirim batu kecil. Berdasarkan aktiviti ini, apakah sifat jirim yang dikenal pasti? Okey, ini adalah pemerhatian dia. Okey, bila kita tekan batu kecil tadi, langkah yang pertama tadi, apa yang kita dapati ialah bentuknya tidak berubah, ya. Okey, bentuknya tidak berubah. Dia mempunyai GCM iaitu 80 gram dan mempunyai isi padu 50 ml. Okey, nyatakan keadaan jirim batu kecil. Keadaan jirim batu kecil ialah pepejar. Keadaan dia adalah pepejar. Okey, cari ciri-ciri pepejar ataupun ciri-ciri batu kecil yang kita kena pasti daripada penyiasatan ini ialah sifat jirim bagi pepejar ialah mempunyai bentuk tetap, mempunyai jisim, mempunyai isi padu tetap dan memenuhi ruang. Okey, berdasarkan penyiasatan kita di atas tu, kita dapati bahawa sifat jirim bagi pepejar, sebab kita tahu batu kecil itu adalah pepejar, ialah mempunyai bentuk tetap, mempunyai jisim, mempunyai isi padu tetap dan memenuhi ruang. Seterusnya kita ada sifat cecair. Kita akan uji sifat cecair. Tujuan mencirikan sifat cecair. Okay, bahan-bahannya, langkah-langkah. Yang pertama, kita timbangkan bikar kosong di atas penimbang dan ambil bacaan jisim bikar.
Okay, kemudian kita tuangkan air berwarna ke dalam bikar kosong dan ambil bacaan jisim bikar. Okey, ini kita nak cari jisim air ataupun jisim cecair. Okey, kemudian kita boleh kira ya. Kirakan jisim air berwarna dengan menggunakan formula di bawah. Jisim air berwarna sama dengan jisim bikar berisi air berwarna tolak dengan jisim bikar kosong. Okey, kemudian kita tuangkan air berwarna dari bikar ke dalam silinder penyukat dan ambil bacaan isi padu air tersebut. Tuangkan air ke dalam kelalangkun, cawan dan besin kaca secara bergilir dan buat pemerhatian terhadap bentuk air. Okey, kalau kita tengok sini balik, nombor 5 ni kita akan tengok bentuk cecair. Adakah dia berubah-ubah? Adakah dia mengikut bekas yang dia isi? Okey, dan tercatatkan pemerhatian kita dalam jadualnya. Nyatakan keadaan jirim air. Okay, berdasarkan aktiviti ini, apakah sifat jirim yang dikenal pasti? Okay, pemerhatian dia, perubahan bentuk. Adakah air ini berubah-ubah atau tidak? Dia jawapannya berubah. Okay, aktiviti ni nombor 5 ya, yang kita masukkan dalam bekas yang berlainan. Okey, jadi perubahan bentuk air dia berubah ataupun mengikut bentuk bekas yang diisi. Okey, jisimnya 100 gram, isi padu air ialah 100 ml. Jadi air cecair ini mempunyai jisim dan juga mempunyai isi padu ya. Nyatakan keadaan jirim air. Keadaan jirim bagi air ialah cecair. Berdasarkan aktiviti ini, apakah sifat jirim yang dikenal pasti? Sifat jirim bagi cecair ialah tidak mempunyai bentuk tetap ataupun dia akan mengikut bekas yang diisi. Kemudian mempunyai jisim, mempunyai isi padu tetap dan memenuhi ruang. Jadi ini adalah sifat jirim air yang kita kena pasti daripada pemerhatian dalam uji kaji ini ya. Seterusnya kita ada sifat gas. Tujuan dia mencirikan sifat gas. Okey, bahan-bahannya, langkah-langkah. Yang pertama, perhatikan saiz belon sebelum ditiup. Tiupkan belon tersebut dan buat pemerhatian terhadap saiznya. Okey, langkah yang pertama ni kita ada belon. Kemudian kita tiupkan. Jadi kita tengok berapakah perubahan dia. Kita dapati belon tu menjadi besar lah bila kita masukkan udara ke dalam belon. Okay, nombor 2, tiupkan 2 biji belon dan dengan saiz yang hampir sama. Okey, langkah yang kedua ni kita letakkan pita pelekat ataupun selotip pada satu daripada belon tersebut dan kita gantungkan macam ni seimbang ni. Okey. Okey, kemudian kita pegangkan supaya dia seimbang. Dan untuk belon yang kita tampal selotip tadi, kita cucukkan dengan jarum supaya udara di dalam ni keluar. Nanti kita akan dapati belon yang ada udara ni lebih berat. Okey, berbanding belon yang tak ada udara. Sebab apa? Kita tak boleh nak timbang jisim udara ya. Okey, jadi kita buat eksperimen ni, kita nak menunjukkan bahawa udara mempunyai jisim ataupun gas mempunyai jisim. Okey, itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga pula, tiupkan sarung tangan plastik, beg plastik dan belon serta perhatikan perubahan yang berlaku. Okey, kita tiup sarung tangan getah ni, beg plastik dengan belon. Kita dapati bila kita tiupkan, kalau sarung tangan bentuknya sarung tangan lah. Kalau ini bentuknya plastik ni adalah bentuk belon. Jadi dia akan gas ni mengikut bentuk bekas yang diisi. Okey, yang keempat kita ada tarikkan ombong pecah gari hingga bahagian hujung.
Tutupkan bahagian hujung jari dengan jari. Tolakkan omboh perlahan-lahan dan lakukan pemerhatian. Okey. Kalau kita buat macam ni, dalam ni udara. Kita buat macam ni, kita tutup di depan dia. Kita boleh tolak je. Maksudnya udara boleh dimampatkan. Dan dia tidak mempunyai isi padu tetap. Okey. Udara ni tidak mempunyai isi padu tetap. Catatkan hasil pemerhatian dalam inference. Catatkan hasil pemerhatian dan inference ke dalam jadual. Okey, ini adalah jadualnya. Kita tengok pemerhatian dia. Langkah 1 tadi, belon mengembang. Okey, belon yang belon kita ambil dan tertiup, belon tu mengembang. Inference dia, gas memenuhi ruang ataupun udara memenuhi ruang. Langkah yang kedua tadi, yang ni, okay, kita cucuk belon ni yang ada selotip, okay, supaya udara keluar. Kemudian kita dapati bahawa belon yang ada udara ni lebih berat berbanding belon yang tak ada udara. Jadi kat sini belon ada udara lebih berat. Okay, belon udara yang ada udara lebih berat dan gas mempunyai jisim. Sebab yang ada udara ni lebih berat, dia ada jisimnya. Kemudian kita ada langkah 3, iaitu sarung tangan plastik ni dengan belon. Udara mengikut bekas yang diisi. Kita tiup, dia tidak mempunyai bentuk tetap lah. Okay. Gas tidak mempunyai bentuk tetap, jadi dia akan ikut bekas yang diisi. Kemudian kita ada langkah 4. Okay. Omboh boleh ditolak. Omboh ni boleh ditolak ya. Okay. Kemudian kita dapati bahawa gas tidak mempunyai isi padu tetap, ataupun gas ni boleh dimampatkan ya. Okey, seterusnya nyatakan keadaan jirim udara. Okey, keadaan jirim bagi udara ialah gas. Okey, udara ni wujud dalam keadaan gas ya. Berdasarkan aktiviti ini, apakah sifat jirim yang dikenal pasti? Okay, sifat jirim bagi gas ialah memenuhi ruang. Yang pertama tadi memenuhi ruang. Yang kedua, mempunyai jisim. Okay, ini adalah langkah yang kedua tadi. Dan yang ketiga, tidak mempunyai bentuk tetap. Okay, ini langkah yang ketiga. Dan yang keempat, tidak mempunyai isi padu tetap. Yang ini adalah menggunakan pecahari. Jadi inilah jawapannya. Okey, kita tengok lagi. Apakah sifat pepejal, cecair dan gas? Melalui aktiviti yang kita telah jalankan, kita dapati bahawa pepejal mempunyai bentuk, jisim dan isi padu yang tetap. Pepejal juga memenuhi ruang. Kemudian kita ada cecair. Cecair mempunyai jisim dan isi padu yang tetap. Cecair juga memenuhi ruang. Tetapi cecair ini tidak mempunyai bentuk yang tetap. Manakala gas pula, gas tidak mempunyai bentuk. Gas tidak mempunyai bentuk dan isi padu yang tetap. Tetapi jisimnya adalah tetap. Gas memenuhi ruang. Jadi kita dapati kita boleh buat jadual secara lebih detail, iaitu mempunyai jisim ya. Jadi pepejal, cecair dan gas mempunyai jisim. Tiga-tiga ni mempunyai jisim. Memenuhi ruang, pepejal memenuhi ruang ya, cecair ya, gas ya. Okey. Jadi ketiga-tiga ni mempunyai ciri-ciri memenuhi ruang ya. Isi padu pula pepejal isi padunya tetap, cecair pun sama tetap, tetapi gas tidak tetap. Manakala pepejal pula mempunyai bentuk tetap, cecair bentuk tidak tetap, gas pun sama, bentuknya tidak tetap. Okey, tamat untuk tajuk hari ini. Sekian, terima kasih.